KPM. Cikgu nak letak dekat sini. La 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 la. Wah, pameran seni. Mira dah datang. Hai cikgu. Mira ni kan tahu-tahu je cikgu perlukan bantuan Mira. Mira boleh tolong cikgu? Boleh boleh. Mira, di belakang kelas kita ada satu lagi bahan pameran seperti ini. Wow. Mira tolong ambilkan bawa ke sini boleh? Boleh tapi cikgu. hati-hati ya sayang. Okey, boleh cikgu. Terima kasih Mira. Sekejap cikgu Mira ambil. Yang ni rasanya ni. Cikgu Has. Yang ni kan cikgu? Pandailah Mira. Tak kat sini lah. Mira, bukan di situ letaknya. Cikgu rasa lebih sesuai kita letakkan di sebelah kotak berwarna merah jambu itu. Di sini? Mira boleh Baiklah tolong cikgu. ubah ke sana? Boleh. Tak dekat sini. Baiklah. Wow, cantiknya cikgu hasil seni ni. Mesti nak ambil masa yang lama kan cikgu nak hasilkan? Cantik kan? Tapi Mira tidak mengambil masa yang lama. Yang penting kita tahu tekniknya. Koyak-koyak tampal. Mira, cikgu nak ajak Mira buat sama-sama. Wah, menarik ni cikgu. Ya, jom kita buat. Jom. Wah, Didik TV KPM. Hai, apa khabar? Anda sedang menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kawan-kawan kita nak belajar mata pelajaran bahasa Melayu untuk murid-murid tahun 3 dengan satu topik yang cukup menarik. Tetapi sebelum itu, jom kita berkenalan dengan guru penyampai. Siapa agaknya cikgu kita untuk hari ini ya? Jom kita saksikan profil beliau. Baiklah, di mana pada hari ini kita nak belajar tajuknya ialah Projek Seni Kami. Sebab tu dekat depan ni ada banyak sangat bahan-bahan seni. Tetapi sebelum itu, di studio turut serta bersama dengan kita pada hari ini Cikgu Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Koh Kenny atau lebih mesra disapa dengan panggilan Cikgu Koh dari SK Pendidikan Khas Batu Pahat Johor. Apa khabar Cikgu? Wah, ceria sangat Cikgu Koh. Dan untuk hari ini juga kita ada seorang guru penyampai yang cukup luas ilmunya iaitu Cikgu Hasliana Osman dari SK2 Taman Selayang Gombak Selangor. Hai Cikgu. Hai Mira, cikgu nak cak dulu kat Mira cak. Baiklah Cikgu, hari ini kita nak belajar bahasa Melayu Cikgu ya? Ya betul Mira, bahasa Melayu tahap 1. Ya, dan bukan Mira seorang je hari ini anak murid Cikgu. Betul. Ada 2 orang kawan baru Mira di dalam talian. Ya. Di manakah mereka? Hai. Hai. Wah, itu dia kawan-kawan baru saya ditemani ibu bapa. Ibu mereka ibu penjaga mereka. Boleh Cikgu Has perkenalkan? Baiklah Mira, terima kasih. Baiklah, hai murid-murid di dalam talian dan murid-murid di rumah. Mari kita berkenalan dengan murid-murid di dalam talian iaitu yang pertama Adik Ahmad Daniel. Adik Ahmad Daniel senyum sikit sayang. Hai. Hai. Baiklah. Dan seterusnya Adik Nur Kisha Damia. Hai Adik Kisha. Hai Kisha. Apa khabar? Wah, nampaknya ada sedikit gangguan teknikal. Ya, betul tu. Tapi tak apa. Salam perkenalan diucapkan kepada 2 orang kawan baru saya iaitu adik Kisha dan juga adik Daniel. Baiklah Cikgu, untuk tak buang masa lagi Cikgu, hari ini kita nak belajar tentang projek seni. Ya. Apa tu Cikgu? Temanya projek seni kami. Tetapi berfokuskan tentang melibatkan standard pembelajaran 5.1.4 iaitu memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks. Kita fokuskan kepada kata nafi. Baiklah. Kata nafi. Baiklah, kata nafi jika murid-murid perhatikan perbualan di antara cikgu dan Kak Mira tadi. Cikgu ada sebutkan perkataan bukan dan tidak. Dua-dua geleng kepala tetapi ada fungsinya. Kita akan lihat apakah fungsinya sebentar lagi di dalam aktiviti seterusnya. Wow, baiklah Cikgu. Ada sedikit lagi penambahan dari Cikgu Has?
Mira, sebenarnya dalam perbualan seharian kita, kita pun sama Mira kan. Kadang-kadang kita pun tidak tahu untuk membezakan penggunaan kata bentuk, kata nafi, iaitu dalam dua bentuk, iaitu bukan dan tidak. Mira, jika cikgu cakap dengan Mira kan, Mira, ini beg Mira. Mira mesti cakap, bukan cikgu, geleng kepala, betul? Betul. Dan kalau cikgu kata kat Mira, Mira tidak sihat hari ini. Tidak sihat cikgu, sama juga geleng kepala kan? Tetapi Mira, kedua-dua bentuk kata nafi tersebut sebenarnya mempunyai fungsi yang berbeza. Cikgu tak nak cerita panjang-panjang dekat sini, kita akan lihat ke dalam aktiviti yang akan kita ikuti sebentar lagi. Aktiviti tersebut berdasarkan tajuk projek seni kami. Cuba lihat Mira. Ya. Inilah hasil seni murid-murid yang cikgu bawa dari sekolah, tetapi melibatkan murid-murid dari tahun 1 sehingga tahun 6. Wah, cukup menarik sekali cikgu. Dan Mira tahu selepas ini cikgu Has akan kongsikan lebih banyak lagi aktiviti dan perkongsian yang menarik untuk adik-adik semua. Jadi jangan ke mana-mana tahu. Teruskan setia menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di slot tahap 1 di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Hasliana, atau lebih mesra disapa dengan panggilan Cikgu Lia. Baiklah kawan-kawan, kita nak tengok satu video terlebih dahulu yang Cikgu Lia dah sediakan. Jom kita saksikan video tersebut. Baiklah murid-murid, Amira boleh cikgu teruskan? Silakan cikgu. Baiklah, berdasarkan video itu tadi menerangkan tentang kata nafi berkaitan dengan standard pembelajaran kita pada hari ini, Amira. Baiklah murid-murid, cikgu akan terangkan sekali lagi dengan lebih jelas tentang kata nafi. Apa tadi Mira? Bukan pun geleng, tidak pun geleng. Samakah? Mari kita lihat. Baiklah murid-murid, mari kita lihat paparan slide yang cikgu sudah sediakan. Sama seperti di dalam VTT tadi ya. Baiklah, cikgu terangkan semula, cikgu akan bacakan semula tentang kata nafi. Kata nafi ialah kata yang digunakan untuk menafikan frasa predikat. Menafikan frasa predikat. Frasa predikat itu apa? Mari kita lihat slide yang seterusnya. Baiklah, terdapat dua bentuk kata nafi seperti yang cikgu sudah beritahu tadi. Cikgu sudah maklumkan awal tadi, iaitu bukan, tidak. Dua-dua geleng kepala. Samakah? Baiklah, mari kita lihat apakah dia fungsi bagi kata nafi bukan. Amira, boleh tak tolong bacakan? Boleh cikgu. Definisi untuk bukan, kata nafi bukan digunakan untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama. Ya, fungsi untuk kata nafi bukan ialah untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama.
apakah frasa nama dan apakah frasa sendi nama, cikgu tidak akan ulas dengan lebih lanjut. Disebabkan tajuk ini murid-murid sudah belajar sejak dari tahun 1 lagi, Mira. Jadi cikgu akan berikan contoh ayat sahaja. Mari kita lihat contoh ayatnya, Mira. Ya. Baiklah, cikgu beri di sini 2 contoh ayat yang menggunakan kata nafi yang menafikan tentang frasa nama dan menafikan kata sendi nama. Cikgu rasakan, Mira, kita dengar suara kawan-kawan kita boleh tak? Boleh. Adik Ahmad Daniel, cuba angkat tangan Ahmad Daniel. Senyumlah sikit Ahmad Daniel. Baiklah Ahmad Daniel, cikgu mahu Daniel bacakan ayat yang pertama. Boleh Daniel? Baik. Boleh cikgu? Terima kasih. Silakan. Puan Wahidah bukan guru kelas saya. Terima kasih Daniel. Ya, Puan Wahidah bukan guru kelas saya. Memang bukan guru kelas saya. Baiklah, bukan merupakan kata nafi. Manakala, cikgu sudah paparkan di situ, guru kelas ialah frasa nama. Frasa nama. Jadi di sini bukan berfungsi sebagai perkataan untuk menafikan kata nama bagi guru kelas ataupun frasa nama. Baiklah, kita teruskan dengan contoh yang kedua ya, Mira. Baiklah, kita nak dengar suara adik Kisha pula, Mira. Ya. Silakan adik Kisha. Silakan Kisha. Roti itu bukan untuk Aina. Terima kasih Kisha. Roti itu bukan untuk Aina. Cikgu birukan perkataan untuk, kerana untuk ialah frasa sendi nama. Jadi bukan di dalam ayat tersebut kita gunakan untuk menafikan kata sendi nama untuk. Inilah contoh, Mira, ya. Fungsi bukan di dalam ayat. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan tidak. Sekejap ya. Tidak. Tidak. Kata nafi tidak digunakan untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif. Bagaimana pula? Mari kita lihat contoh ayatnya. Baiklah, kita minta Amira lah yang bacakan ayat yang pertama. Baiklah, untuk ayat yang pertama, ibu tidak memasak pada hari ini. Ibu tidak memasak pada hari ini. Rasa Mira, Ya. yang cikgu kuningkan memasak tu ialah Kata kerja, cikgu. betul lah, Mira. Kata kerja ataupun frasa kerja memasak ialah sejenis perbuatan. Jadi tidak digunakan untuk menafikan kata kerja memasak itu. Baiklah, yang kedua biar cikgu yang bacakan. Cikgu keluarkan siap-siap ya. Kotak besar itu tidak berat. Kotak besar itu tidak berat. Kata nafi tidak menafikan berat, iaitu frasa adjektif ataupun kata adjektif. Jadi Mira, inilah contoh penggunaan kata nafi di dalam ayat, iaitu kata nafi bukan dan tidak. Tapi Mira, ada lagi satu lagi cikgu nak tunjukkan penggunaan kata nafi di dalam perbualan. Jadi di sini cikgu mahu murid-murid membantu cikgu untuk membacakan perbualan ini. Boleh ke murid-murid cuba angkat tangan? Boleh. Setakat ni sudah faham? Cuba angkat tangan. Cikgu kata angkat tangan tapi cikgu tunjuk ibu jari. Alah, cikgu ni. Boleh. Baik, terima kasih. Baiklah, cikgu akan bacakan dahulu, kemudian cikgu akan minta murid bacakan dialog yang mana. Baiklah, penggunaan kata nafi dalam perbualan. Darshini, Saiful dan Weliang menjalankan aktiviti projek seni. Baiklah, cikgu akan mulakan dialog daripada siapa tu? Saiful. Bagaimanakah kita hendak mewarnakan beras ini? Cikgu minta adik Kisha untuk membacakan dialog daripada adik Darshini yang di bahagian atas tu. Boleh Kisha? Boleh cikgu. Baik, teruskan Kisha. Tidak susah, Saiful. Campurkan pewarna dan beras. Galkan hingga sekata. Setelah siap, kita jemur beras ini. Terima kasih Kisha. Baiklah, di situ ada kata nafi tidak dan di sebelahnya ada kata adjektif susah. Tidak menafikan susah. Baiklah, yang seterusnya, beras ini kita jemur di atas meja itu. Kata Darshini, balas Darshini.
bukan di atas meja. Kita mesti menjemur beras ini di luar supaya cepat kering. Bukan digunakan untuk menafikan kata sendi nama di sebelahnya, iaitu di atas meja. Itulah dia penggunaan kata nafi dalam perbualan. Wah, begitu cikgu. Ya. Rupanya kata nafi ni ada dalam perbualan seharian kita kan Betul. cikgu? Jadi macam mana murid-murid dah faham ke belum? Apakah itu kata nafi? Baiklah cikgu, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi aktiviti menarik yang cikgu Lia telah sediakan untuk adik-adik semua. Jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di slot tahap 1 di Didik TV KPM. Wah, kawan-kawan, nampak tak dekat depan Mira ni ada macam-macam bentuk pameran seni. Adakah ini aktiviti seterusnya yang kita nak belajar ni? Jom kita tanya Cikgu Lia. Apakah aktiviti seterusnya? Baiklah Mira, tadi cikgu sudah menerangkan tentang kata nafi. Jadi sekarang cikgu mahu menguji murid-murid di dalam talian untuk melengkapkan perbualan menggunakan kata nafi bukan dan tidak. Mari kita lihat apakah perbualannya. Melengkapkan ayat menggunakan kata nafi. Baiklah, cikgu baca dahulu arahannya ya Mira. Ya, cikgu. Lengkapkan tempat kosong di dalam perbualan menggunakan kata nafi tidak atau bukan. Baiklah, biar cikgu bacakan dahulu situasi perbualan ini. Panitia Pendidikan Seni Visual di Sekolah Kebangsaan Seri Didik menganjurkan pameran hasil seni. Tinesh, Dia dan Yuna menyertai pameran tersebut. Mereka mempamerkan hasil seni masing-masing. Mari kita lihat perbualan mereka yang pertama yang dimulai oleh Yuna. Jadi Mira, kita akan minta murid untuk membacakan perbualan yang pertama. Jadi siapa boleh bantu cikgu untuk membacakan perbualan daripada Yuna? Cuba angkat tangan. Cuba angkat tangan. Adik Daniel. Ahmad Daniel. Baiklah, adik Ahmad Daniel. Daniel, boleh bacakan dialog pada watak Yuna sahaja. Silakan adik Daniel. Wah, cantiknya. Andai sungguh awak mewarnakan replika kereta ini, Tinesh. Mudah untuk mewarnakannya. Ya, terima kasih adik Daniel. Baiklah, di situ ada cikgu kosongkan. Sebab cikgu mahu adik Daniel lengkapkan. Gunakan yang mana satu sesuai kata nafi di situ. Baik adik Daniel, apakah kata nafi yang sesuai untuk ayat tersebut? Boleh fikir dahulu. Tidak. Tidak. Mari kita lihat jawapan dia ya Mira. Ya. Tidak. Baiklah, betul. Penggunaan kata nafi di situ ialah tidak. Kerana apa adik Daniel? Kerana mudah itu kata adjektif. Wah, terbaik. Bagus. Baiklah Mira, jadi disebabkan bagus adik Daniel ni, jadi kita berikan 5 kuntum mawar kepada adik Daniel. Boleh. 5 kuntum mawar. Ya. Tanya. Wah, ada 2 warna. Tahniah adik Daniel. Baiklah, kita teruskan dengan dialog daripada Tinesh. Baiklah, adik Kisha. Adik Kisha, boleh buka mic untuk bacakan dialog daripada Tinesh. Silakan. Saya sahaja yang mewarnakan replika ini. Aiman juga membantu saya. Rasa-rasa adik Kisha, apakah kata nafi yang sesuai untuk ayat tersebut? Silakan. Bukan. 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 Geleng. Tidak pun geleng. Baik, kita lihat ya jawapannya. Bukan. Betul. Tepat. Tahniah adik Kisha. Tapi cikgu nak tanya adik Kisha, kenapa Kisha letak bukan di situ? Sebab saya itu pasal nama.
Mandai lah. Mereka faham lah nampaknya. Betul, cikgu, Mira. Ya, betul. Kita kena beri juga hadiah. Mira, silakan kita beri 5 kuntum mawar. Tanya. 5 kuntum mawar. Wah, sudah siap diikat tu 5 kuntum mawar. Baiklah. Kita teruskan lagi perbualan yang seterusnya. Tadi adik Kisha, jadi kita patah semula adik Daniel lah. Adik Daniel boleh? Cikgu akan bacakan dulu watak Yuna itu sebab dia tak ada tempat kosong di situ. Mira lah baca Yuna tu, Mira. Boleh. Ya. Okey, hasil seni dia juga menarik. Saya tertarik dengan lukisan awak, Dia. Silakan adik Daniel sambung perbualan bagi dia. Silakan. Awak juga kurang hebatnya, Yuna. Saya kagum melihat kemahiran awak membuat anyaman bakul di pentas tadi. Jadi Daniel, apakah kata Nafi yang sesuai? Tidak. Tidak. Mari kita tengok. Tidak. Betul. Tahniah. Tidak. Baiklah, adik Daniel cuba baca semula ayat yang sudah dilengkapkan dengan kata Nafi tersebut. Silakan. Awak juga tidak kurang hebatnya, Yuna. Saya kagum melihat kemahiran awak membuat anyaman bakul di pentas tadi. Tahniah adik Daniel. Mengapakah adik Daniel meletakkan kata Nafi tidak di situ? Sebab dia kata adjektif atau kata sifat. Tahniah kata adjektif atau kata sifat dia beritahu dekat cikgu. Bagusnya. Mesti sudah belajar di sekolah bersama guru bahasa Melayu ni. Tahniah. Mira, apa lagi? Kita beri hadiah 5 kuntum bunga mawar untuk adik Daniel. 5 kuntum lagi bunga mawar. Tahniah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan dialog teenage. Dialog teenage pun tidak ada tempat kosong di situ. Jadi Kak Mira mungkin boleh tolong bacakan untuk adik-adik? Boleh. Silakan. Betul. Pening saya melihat tangan awak yang ligat menganyam tadi, Yuna. Nampak sangat rumit. Baiklah adik Kisha. Cuba balas kata-kata teenage tadi. Silakan melalui watak Yuna. Silakan adik Kisha. Rumit sebenarnya, teenage. Kita hanya perlu memahami setiap langkah menganyam yang diajar oleh cikgu. Pandainya Yuna ni menganyam bakul ya. Amira pandai ke menganyam bakul? Bolehlah sedikit-sedikit, cikgu. Hebatnya Amira. Baiklah, adik Kisha. Apakah kata Nafi yang sesuai untuk tempat kosong tersebut? Silakan adik Kisha. Tidak. Baiklah. Cuba adik Kisha bacakan keseluruhan dialog tersebut. Tidak rumit sebenarnya, teenage. Kita hanya perlu memahami setiap langkah menganyam yang diajar oleh cikgu. Baiklah, bagus. Jawapannya memang tidak. Kerana apa adik Kisha? Kerana Rumit itu dia fikir. Rumit itu frasa adjektif. frasa adjektif. Dia fikir dulu tu. Betul. Rumit ialah frasa adjektif ataupun seperti kata Daniel tadi, atau kata sifat yang menunjukkan keadaan. Murid-murid ni sebenarnya mereka sudah ada pengetahuan sedia ada tentang kata adjektif, kata kerja, kata sendi nama dan kata nama. Jadi mereka mudah nak tangkap, mengenal pasti apa yang cikgu terangkan tentang kata Nafi. Ya, berapa ganjaran untuk adik Kisha? Mestilah kita beri 5 juga kuntum mawar kepada adik Kisha. Tanya. Baiklah cikgu. Bila tengok kawan-kawan saya ni, jawapan mereka semua betul dan tepat sekali. Maksudnya mereka betul-betul faham. Betul. Apa tu sebenarnya kata Nafi. Sedikit rumusan daripada Cikgu Lia tentang apa kita telah belajar pada hari ini. Baiklah Mira, sebelum cikgu merumus, cikgu nak tambah sedikit. Dalam contoh aktiviti yang murid-murid lakukan tadi, kita tidak ada contoh kata Nafi dengan kata kerja. Perasan tak? Ya. Kata nama ada, frasa nama ada, frasa sendi nama ada, frasa adjektif ada. Jadi cikgu akan berikan satu contoh kata Nafi tidak yang menafikan kata kerja. Contoh dia Mira ya. Ayah tidak bekerja pada hari ini. Ayah tidak bekerja pada hari ini. Tidak ialah kata Nafi. Manakala bekerja ialah kata Kerja. Cikgu memang tak tambahkan sebab cikgu nak beritahu secara lisan. Cikgu harap murid-murid boleh
mengenal pasti dengan betul penggunaan fungsi bukan dan tidak di dalam ayat. Sebab apa? Nanti di dalam karangan tata bahasa ini sangat penting. Ya. Tapi Mira, secara keseluruhannya pada hari ini, murid-murid di dalam talian memang mudah sangat menguasai kemahiran mengenal pasti kata nafi di dalam ayat. Cikgu rasa mereka boleh membina ayat yang baik menggunakan kata nafi bukan dan tidak mengikut fungsinya yang betul. Wah, tanya hebatlah kawan-kawan, beri tepukan untuk diri anda semua. Hebat sangat Hebat semua. sangat. Kawan-kawan saya di dalam talian dan juga di rumah. Syabas. Baiklah cikgu, kalau mereka ingin menambahkan lagi pemahaman mereka tentang kata nafi ini, di manakah mereka boleh mendapatkan sumber rujukan? Baiklah, seperti biasa, bahan-bahan ini cikgu akan muat naik ke laman sesawang sumberku. Jadi murid-murid, ibu bapa atau guru bolehlah memuat turun bahan tersebut untuk dijadikan aktiviti di sekolah ataupun di rumah. Ya, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Lia atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima Sama-sama, kasih Cikgu Mira. Ko. Dan juga terima kasih kepada kawan-kawan yang menonton sehingga ke penghujungnya. Diharapkan memberi manfaat kepada adik-adik semua. Adik rezeki, kita jumpa lagi. Teruskan setia menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum. Bye. Bye! Kata nafi ada dua bentuk, bukan dan tidak, itulah katanya. Dua-dua berbeza fungsinya, ayolah kita belajar tentangnya. Kata nafi tidak menafikan kata kerja, samalah dengan kata adjektif juga. Kata bukan pula menafikan kata nama, samalah juga kata sendi nama. Wahai kawan, ini buku awakkah? Bukan, itu bukan buku saya. Wahai kawan, awak suka coklat kah? Tidak, saya tidak suka coklat. Itulah dia, bukan dan tidak, kata nafi di dalam ayat. Didik TV KPM